Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada sidang penonton dan anak didik yang cikgu kasihi. Bertemu kita sekali lagi dalam program Kelantan Ikhlas. Apa khabar semua? Cikgu doakan semua anak didik cikgu berada dalam keadaan sihat dan ceria selalu. Saya Cikgu Cik Nur Suziana binti Cik Omar, guru matematik dari Sekolah Menengah Tanah Merah 2, Tanah Merah, Kelantan. Hari ini cikgu akan membincangkan matematik tingkatan 2 iaitu bab 4 berkenaan dengan poligon. Baiklah pelajar, dalam bab poligon anda akan mempelajari 4.1 iaitu poligon sekata dan 4.2 iaitu sudut pedalaman dan sudut peluaran poligon. Di sini, cikgu ingin menyatakan kegunaan poligon dalam kehidupan seharian. Okey, yang pertama, poligon diaplikasikan dalam mencipta logo, membuat mural pada dinding sekolah dan membuat simetri pada lukisan. Yang kedua, dalam bidang teknologi, ilmu poligon digunakan dalam seni bina bangunan, bumbung, corak dalaman dan rekaan pakaian. Dan yang ketiga, kerjaya yang terlibat dalam bidang ini ialah juru ukur, juru teknik, jurutera, arkitek dan perekagrafi. Baiklah pelajar. Okey, penerangan cikgu yang pertama pada hari ini ialah mengenai 4.1 iaitu poligon sekata, di mana standard pembelajarannya adalah menghuraikan sifat geometri poligon sekata menggunakan pelbagai perwakilan. Baiklah pelajar, kita imbas kembali apa yang dimaksudkan dengan poligon. Di sini, cikgu berikan dua contoh bentuk iaitu bentuk A dan bentuk B. Mari kita lihat definisi poligon. Poligon ialah bentuk tertutup pada satu satah yang dibatasi 3 atau lebih garis lurus sebagai sisi-sisinya. Jadi di sini, okey, A merupakan bentuk poligon. Kenapa bentuk poligon? A terdiri daripada sisi yang semua sisinya bergaris lurus dan dia adalah bentuk yang tertutup. Seterusnya kita lihat B. B bukan poligon. Sebab apa ia pelajar bukan poligon? Sebab B terdiri daripada dua sisi yang bukan bergaris lurus. Seterusnya, kita akan mengkaji sifat geometri bagi poligon sekata. Di mana di sini cikgu akan memperkenalkan pelajar pada poligon sekata dan yang kedua akan menentukan paksi simetri. Seterusnya pelajar yang cikgu kasihi, kita mengenal dulu apa poligon sekata dengan cara ukur panjang sisi dan sudut pedalaman bagi poligon melalui kaedah yang pertama menggunakan alat geometri iaitu jangka sudut dan pembaris. Kaedah yang kedua, kita akan menggunakan perisian dinamik GeoGebra. Baiklah. Berikut adalah gambar poligon iaitu heksagon. Dengan menggunakan alat geometri iaitu jangka sudut dan pembaris, ukur panjang sisi dan sudut pedalaman bagi poligon tersebut. Mari kita lihat video bagaimana kita nak mengukur sudut pedalaman dan sisi bagi poligon. Baik belajar, sudut pedalaman diukur dengan menggunakan jangka sudut dan kita dapati sudut pada A adalah
120 darjah. Seterusnya, sudut pada B 120 darjah. Sudut pada F pun 120 darjah. Seterusnya, sudut pedalaman akan menghasilkan jawapan yang sama, iaitu 120 darjah. Ulangi langkah pengukuran tersebut dan kita mendapati bahawa sudut juga 120 darjah dan akhir sekali sudut tetap akan menghasilkan 120 darjah. Baiklah, sekarang kita ukur panjang sisi bagi heksagon tersebut. Panjang sisi yang kita perolehi adalah 7 cm. Perhatikan betul-betul prosesnya pelajar supaya pelajar dapat mendapat jawapan yang tepatlah semasa kita membuat pengukuran. Okey, dan pengukuran akhir sekali, sisi yang akhir juga kita akan dapat 7 cm. Baiklah pelajar, hasil daripada ukuran melalui video tadi, kita rumuskan dalam jadual yang dipaparkan. Okey. Jadi di sini kita mendapati bahawa panjang sisi AB sama dengan 7 cm sehinggalah kepada AF pun tetap mendapat jawapan yang sama, iaitu 7 cm. Seterusnya, ukuran sudut pedalaman bagi sudut yang pertama, iaitu sudut ABC, kita akan dapat 120 darjah dan nilai yang sama sehinggalah sudut FAB, iaitu 120 darjah. Oleh itu, di sini kita boleh membuat kesimpulan bahawa semua sisi sama panjang, iaitu 7 cm dan semua sudut pedalaman saiz adalah sama, iaitu 120 darjah. Baiklah pelajar, seterusnya kita akan menggunakan perisian dinamik GeoGebra untuk mengukur panjang sisi dan sudut pedalaman bagi poligon tersebut. Ini adalah contoh program dinamik, iaitu GeoGebra yang boleh digunakan untuk mengukur sudut. Okey, tersebut di paparan slide berikut, ini adalah bentuk pentagon di mana mempunyai 5 sisi. Okey, sekarang ni mari kita lihat bagaimana pengukuran melalui GeoGebra dilakukan. Okey, mula-mula kita pilih arahan angle, iaitu sudut, dan klik pada salah satu bucu dan akan terhasilnya jawapan 108 darjah. Okey, kemudian kita klik kepada length, iaitu panjang sisi, dan klik kepada garisan-garisan yang kita hendak ukur. Jadi di sini kita mendapati bahawa kesemua garisan adalah 6 cm. Begitu mudah kan menggunakan program GeoGebra. Okey, pelajar. Sekarang
aktiviti daripada program GeoGebra kita terjemahkan dalam bentuk jadual di mana panjang sisi bagi pentagon yang kita perolehi adalah 6 cm manakala ukuran sudut pedalaman adalah 108 darjah. Dengan ini, kesimpulan kita adalah semua sisi sama panjang iaitu 6 cm dan semua sudut pedalaman adalah sama saiz iaitu 108 darjah. Kesimpulannya, sekarang kita boleh mengenali sifat poligon sekata. Poligon sekata ialah poligon yang semua sisinya sama panjang dan semua sudut pedalamannya sama saiz. Poligon sekata mempunyai sudut pedalaman yang kongruen. Dan manakala poligon tak sekata pula ialah poligon yang tidak semua sisinya sama panjang. Baiklah pelajar, seterusnya kita akan menentukan paksi simetri melalui dua kaedah, iaitu kaedah lipatan kertas atau lebih dikenali sebagai origami. Dan yang kedua adalah menggunakan perisian geometri dinamik iaitu GeoGebra. Sekarang cikgu hendak tunjukkan macam mana kita menggunakan teknik lipatan kertas. Di sini kita contohnya adalah heksagon sekata. Kita akan lipat menjadi satu bentuk yang bertindan. Sama besar, saiznya sama dan bentuknya sama. Seterusnya kita buka lipatan tersebut. Lukiskan satu garisan mengikut garisan lipatan. Jadi sekarang kita akan mendapati bahawa paksi simetri yang diperolehi adalah 1. Seterusnya, kita ulangi lagi langkah, lipat lagi kertas menjadi satu bentuk yang bertindan. Dan ulangi langkah tadi dan kita dapati bahawa paksi simetri yang terhasil adalah 2. Seterusnya, ulangi proses lagi, kita lipat lagi kertas, buka dan gariskan dan seterusnya kita perolehi bahawa bilangan paksi simetri bersamaan dengan 3. Seterusnya kita ulangi lagi proses sehinggalah pada akhirnya kita memperolehi bilangan paksi simetri bagi heksagon tersebut bersamaan dengan 6. Baiklah, tadi kita lihat bagaimana kita nak menentukan paksi simetri dengan menggunakan kaedah lipatan kertas. Sekarang kita nak lihat bagaimana paksi simetri ditentukan melalui perisian geometri dinamik, iaitu GeoGebra. Baiklah pelajar, di sini kita lihat ada dua bentuk poligon. Poligon yang mempunyai sisi 5 dan poligon yang mempunyai sisi 6. Perhatikan betul-betul bagaimana paksi simetri ditentukan. Langkah yang pertama, kita pilih dulu titik tengah bagi setiap garisan. Lihat proses-prosesnya, titik tengah seperti berikut. Seterusnya, kita akan membuat satu garisan yang menyambungkan dari bucu kepada titik tengah, di mana bila kita macam tadilah kaedah origami, bila kita lipat akan menghasilkan dua kawasan yang sama bersama saiz. Kita tengok, sekarang sudah ada 3 paksi simetri.
Okey, 4 paksi simetri. Dan akhir sekali, okey, 5 paksi simetri yang terakhir ya. Jadi bilangan paksi simetri untuk poligon yang bersisi 5 ataupun yang dikenali sebagai pentagon adalah 5. Okey, sekarang kita saksikan untuk bilangan untuk heksagon. Okey, seperti biasa, cari titik tengah, tentukan titik tengah terlebih dahulu dengan cara klik pada midpoint dan klik pada garisan tersebut. Okey, di sini berlaku kesilapan di mana cikgu telah memadamkan titik tersebut ya, sebab bukan titik midpoint ataupun bukan titik tengah. Okey, sekarang kita dah dapat ke semua titik-titik tengah. Okey, kita ulangi lagi proses, okey, mencari bilangan paksi simetri. Okey, paksi simetri yang pertama. Okey, seterusnya paksi simetri yang kedua. Okey, seterusnya yang ketiga, keempat, kelima dan akhir sekali adalah keenam. Okey. Jadi di sini menunjukkan pada gambar rajah pertama kita memperolehi 5 paksi simetri dan pada gambar rajah yang kedua ataupun poligon yang kedua kita memperolehi 6 paksi simetri. Dengan ini, bilangan paksi simetri bagi sebuah poligon sekata adalah sama dengan bilangan sisi poligon tersebut. Okey, sebagai kesimpulanlah, okey, di sini jadi bagi poligon sekata bilangan paksi simetrinya sama dengan bilangan sisi. Okey, mari kita lihat contoh-contoh okey, poligon. Okey, yang pertama, nama poligon segitiga sama sisi di mana bilangan bucu adalah 3, bilangan sisi adalah 3 dan bilangan paksi simetri adalah 3. Seterusnya, segi 4 sama iaitu poligon sekata juga mempunyai bilangan bucu 4, bilangan sisi 4, bilangan paksi simetri pun 4. Baiklah pelajar, sekarang kita lihat poligon yang seterusnya iaitu pentagon sekata di mana bilangan bucu bersamaan dengan 5, bilangan sisi pun 5 dan bilangan paksi simetri pun 5. Okey. Seterusnya, heksagon sekata di mana bilangan bucu, sisi dan paksi simetri adalah sama iaitu 6. Dan seterusnya, heptagon sekata di mana bilangan bucu, sisi dan penjuru adalah 7. Dan akhir sekali, oktagon sekata iaitu bilangan bucu sama dengan 8, bilangan sisi sama dengan 8 dan bilangan paksi simetri bersamaan dengan 8. Baiklah pelajar, standard pembelajaran yang seterusnya ialah 4.1.2 iaitu membina poligon sekata. Di mana standard pembelajarannya adalah membina poligon sekata menggunakan pelbagai kaedah dan menerangkan rasional langkah-langkah pembinaan.
Di sini, cikgu ingin menunjukkan pembinaan poligon sekata dengan menggunakan 3 kaedah, iaitu perisian geometri dinamik iaitu GeoGebra, kaedah yang kedua origami dan kaedah yang ketiga menggunakan alat geometri. Mari kita lihat bagaimana menghasilkan poligon sekata melalui perisian GeoGebra. Langkah-langkahnya adalah kita pilih dahulu bahagian di mana yang kita hendak lukis. Kita klik dulu pada poligon. Pilih regular polygon. Tentukan 2 titik A, B, kemudian masukkan bilangan bucu. So, pertama cikgu ingin hasilkan segitiga sama sisi. Dan yang kedua, kita lihat bagaimana segi 4 sama terhasil. Masukkan bilangan bucu sama dengan 4. Seterusnya, kita akan menghasilkan pentagon di mana bilangan bucu adalah 5. Masukkan bilangan bucu. Terhasillah pentagon. Seterusnya di sini, cikgu hasilkan, kita akan lukis hasilkan pentagon tapi dengan sisi yang lebih kecil. Panjang sisi yang lebih kecil. Di sini pelajar boleh lihatlah, sekiranya saiz sisi yang berbeza, dia akan menghasilkan poligon yang saiz yang berbeza juga. Seterusnya, kita akan hasilkan heksagon. Masukkan bilangan bucu iaitu 6. Terhasillah heksagon sekata. Seterusnya, heptagon sekata iaitu bilangan bucu sama dengan 7. Bentuk yang seterusnya ialah oktagon sekata. Berapa bilangan bucu untuk oktagon sekata ya, pelajar? Masukkan nilai sama dengan 8. Jadi, terhasillah oktagon sekata. Seterusnya, kita akan hasilkan poligon yang mempunyai 9 bucu. Poligon sekata yang mempunyai 9 bucu iaitu kita namakan ia sebagai nonagon. Akhir sekali, kita akan menghasilkan poligon sekata yang mempunyai 10 bucu, dinamakan sebagai dekagon. Begitu mudah untuk kita menghasilkan ataupun melukis pentagon sekata menggunakan program GeoGebra. Baiklah, pelajar. Kaedah yang kedua untuk membina poligon sekata adalah menggunakan kaedah origami. Di sini cikgu akan menunjukkan video macam mana kita menghasilkan origami berbentuk poligon sekata. Pelajar boleh perhatikan cara-caranya. Untuk menghasilkan origami poligon sekata, langkah yang pertama kita perlu jadikan segi 4 tu adalah segi 4 sama sisi.
Kemudian buat 2 garisan mengikut lipatan kertas kita tadi. Okey, tentukan pusatnya. Kemudian kita lipat kertas. Pelajar boleh perhatikan langkah-langkah melalui video ini ya. Okey, seterusnya kita buat garisan. Dan langkah yang terakhir kita gunting bahagian tersebut. Okey, sekarang terhasillah sebuah poligon sekata. Baiklah pelajar, sekarang kita ingin membina poligon sekata dengan menggunakan alat geometri. Okay, cikgu akan terangkan dulu aktiviti 1, kemudian kita akan lihat video selepas ini. Okey, aktiviti 1, kita ingin bina segitiga sama sisi dengan panjang sisi 6 cm. Langkah yang pertama, bina lengkuk dengan jejari 6 cm dari A. Yang kedua, bina lengkuk dengan jejari 6 cm dari B supaya bersilang dengan lengkuk pertama tadi. Titik persilangan dilabelkan dengan C. Dan langkah yang terakhir, lukiskan garisan dari A ke C dan B ke C. Terhasillah segitiga sama sisi. Okey, cikgu akan tunjukkan videonya. Okey, pelajar boleh perhatikan langkah-langkah untuk membina segitiga sama sisi dengan menggunakan alatan geometri iaitu jangka lukis dan pembaris. Okey, selepas tu kita sambungkan garisannya. Okey, dan akhir sekali kita tulis ukuran. Okey, kita ukur semula dan kita dapati bahawa kesemua sisi adalah panjangnya 6 cm. Seterusnya pelajar, bagi aktiviti yang kedua. Aktiviti yang kedua ni kita hendak bina segi empat sama bersisi 6 cm. Seperti tadilah cikgu terangkan lebih dahulu langkah-langkahnya. Okey, yang pertama bina tembereng garis AB dengan panjang 6 cm. Langkah yang kedua, bina satu garis serenjang dengan AB yang melalui titik titik A. Yang ketiga, bina satu lengkuk berjarak 6 cm dari A supaya bersilang dengan garis serenjang itu. Titik persilangan dilabelkan dengan D. Dan langkah yang terakhir,
bina dua lengkuk berjarak 6 cm dari B dan D supaya kedua-dua lengkuk itu bersilang. Di titik persilangan dilabelkan dengan C. Okey, mari kita tonton videonya. Okey, perhatikan langkah-langkahnya ya pelajar. Okey, sekarang kita buat satu garisan daripada persilangan lengkuk yang kita perolehi kepada titik A. Seterusnya dengan lengkuk berjejari 6 cm. Okey, buat satu lengkuk pada garisan A. Okey, perhatikan langkah-langkah tersebut. Baiklah, sekarang kita buat garisan yang menyambungkan dari titik kepada persilangan lengkuk tersebut. Okey. Dan jangan lupa labelkan okey, A, B, C dan D. Okey, mudah sahaja ya pelajar langkah-langkahnya. Okey, aktiviti yang ketiga. Okey. Untuk aktiviti yang ketiga, okey, bagaimana kita membina atau sebuah poligon sebuah heksagon sekata bersisi 5 cm. Okey, cikgu akan terangkan langkah-langkah terlebih dahulu, iaitu langkah yang pertama, bina sebuah bulatan berjejari 5 cm. Tandakan satu titik pada lilitan dan label sebagai A. Langkah yang kedua, bina satu lengkuk berjejari 5 cm dari A dan tandakannya sebagai B. Langkah yang ketiga, bina lengkuk berjarak 5 cm dari B dan tandakannya sebagai C dan ulang langkah tersebut sehingga F. Dan akhir sekali, lukiskan garisan AB, BC, CD, DE, EF dan FA untuk membentuk sebuah heksagon sekata. Okey, mari kita lihat videonya. Okey, pelajar, cikgu dah awak perhatikan betul-betul macam mana kita nak menghasilkan heksagon sekata. Caranya amat mudah. Okey, itu langkah pertama. Okey, bina satu bulatan. Okey, berikut adalah pusatnya. Kemudian labelkan okey, A, satu titik A kepada lilitan, pada lilitan. Okey, kemudian bina lengkuk yang memintas pada lilitan bulatan tersebut. Okey, perhatikan langkah-langkahnya. Okey, sekarang kita sambungkan dari garisan A kepada B. Okey. Dan seterusnya. Okey, B kepada C. Okey. Garisan C kepada D.
Okey, seterusnya D kepada E. Okey, dan E kepada F. Okey, dan akhir sekali garisan A kepada F. Okey, maka terhasillah heksagon sekata. Baiklah pelajar, nampaknya kita sudah sampai kepada penghujung topik yang cikgu nak bincangkan pada hari ini. Okey, di sini dapatlah cikgu membuat 3 kesimpulan, iaitu pelajar telah didedahkan yang pertama mengenal ciri-ciri poligon sekata. Yang kedua, menentukan paksi simetri bagi poligon sekata melalui kaedah lipatan, kertas dan GeoGebra. Dan yang terakhir, membina poligon sekata melibatkan 3 cara, iaitu origami, perisian GeoGebra dan menggunakan alatan geometri. Cikgu harap pelajar dapat memanfaatkan ilmu yang diperolehi pada hari ini. Akhir, cikgu pohon kemaafan sekiranya terdapat kesalahan dan terkasar bahasa sepanjang penyampaian cikgu. Okey, sekian, terima kasih dan insya-Allah kita akan jumpa lagi.